Assalamualaikum kepada anda semua dan apa khabar? Okey. Terima kasih kerana memberi sokongan pada komen like pada siri sebelah cerita kucing. Okey, kali ini kita dengarkan siri 12 iaitu siri akhir cerita kucing. Okey. Ingat Zekpi bercerita, anda mendengar. Jom. Siri 12, siri akhir. Macam mana mak saya, doktor? Tanya panjang mengharap berita baik. Mak awak mengalami tekanan jiwa, encik. Tak ada ubat ke atau rawatan, doktor? Saya tak dapat janji apa-apa, encik. Tapi saya berjanji saya akan buat yang terbaik. Kami akan cuba rawatan yang ada, kata doktor yang cuba meyakinkan Panjang. Terima kasih, doktor, jawab Panjang dengan nada perlahan. Oh ya, siapa adik? Maksud saya, mak encik selalu sebut adik. Tanya doktor ingin tahu. Kucing mak saya bernama adik, jawab Panjang. Oh, kucing belaan mak encik. Baiklah Encik Sukri, saya minta diri. Saya ada pesakit lagi yang perlu saya rawat. Kata doktor mengulurkan tangan bersalam. Terima kasih doktor sekali lagi. Panjang menghampiri mak. Ketika itu kakak dan adiknya berada di katil mak. Ri, mak nak keluar hospital. Mak tak sakit. Sedih nada suara mak. Dipegangnya tangan Panjang mengharap. Panjang pandang ke arah mak, wajah kakak dan terakhir adiknya. Dia tatap wajah mak semula. Baiklah mak, nanti mak keluar. Sekarang ni mak kena rehat. Tipu Panjang menyedapkan hati mak. Panjang lihat tangan kanan mak tidak renggang memegang anak patung itu. Panjang tarik tangan kakaknya isyarat suruh keluar dari wad. Di luar wad, Kak, Ri balik rumah dulu ya. Nanti petang dia datang lagi. Baik Ri, hati-hati ya. Sekejap. Kakak minta kunci Kak Nani. Kata kakaknya kemudian berjalan masuk ke wad. Sebaik mendapat kunci, Panjang minta diri dari mak. Panjang hairan melihat mak. Apabila siang hari, mak seperti tidak sakit. Tetapi apabila malam hari, sebaliknya. Sampai kawasan rumahnya, Panjang melangkah laju ke rumah Pak Abu. Sampai saya depan rumah Pak Abu, Panjang terus memberi salam. Pak Abu keluar menjawab salam. Oh Ri, rupanya. Masuk Ri. Terima kasih Pak Abu, maaf kalau mengganggu. Kata Panjang mengulur tangan bersalam. Tak ada ganggu pun. Setelah bersalam, Panjang melangkah masuk ke dalam rumah Pak Abu. Di sofa biru dia laburkan punggungnya. Pak Abu, tujuan Ri datang nak tahu apa berlaku sebenarnya hingga mak masuk hospital. Panjang berterus terang. Pak Abu pandang tepat wajah Panjang. Disandar tubuhnya ke sofa, ditarik dan dalam napasnya seraya berkata, kejadian tu berlaku dalam pukul 1 pagi. Mak Ri berjalan di tengah kampung menjerit-jerit nama kucing dia. Satu kampung terbangun. Orang kampung kata pada Mak Ri yang kucingnya dah mati. Mak Ri tak percaya. Mak Ri kata kucingnya kena sorok. Kata orang kampung dengkilah. Lepas tu Mak Ri berlari masuk ke dalam hutan. Nasib baik orang kampung sempat halang dan tangkap Mak Ri. Semasa kejadian tu Mak Ri memang berubah. Bukan seperti Pak Abu kenal. Pak Abu bercerita hal yang sebenar. Panjang mendengar, mendiamkan diri dan termenung. Panjang bagaikan berfikir sesuatu. Panjang membuat keputusan untuk berterus terang ke Pak Abu. Panjang menceritakan pada Pak Abu tentang kucing mak yang telah mati datang ke rumah setiap malam. Tentang perubahan mak dan perkara yang Panjang lakukan. Pak Abu terpanjat dan tergamam mendengar cerita Panjang. Pak Abu tidak mampu berkata apa-apa. Pak Abu, bersalah ke saya? Tanya Panjang selepas menceritakan segalanya. Tak, itu setan. Ri memang tak bersalah, jawab Pak Abu meyakinkan Panjang. Pak Abu, bolehkah kita cari bomo sembuhkan Mak Ri? Susah Ri. Semangat Mak Ri kuat pada benda tu, jawab Pak Abu dengan nada perlahan. Jadi apa harus saya buat Pak Abu? Tanya Panjang seperti kecewa. Malam macam ni Ri. Kita cuba jumpa bomo dulu, sekarang ni yang penting kita usaha, jawab Pak Abu berubah fikiran dan cuba menolong Panjang. Kenyataan, segala usaha Panjang untuk menyembuhkan maknya tidak berhasil. Tuhan masih menduga Panjang dan mak. Mak Panjang disahkan gila dan dihantar ke hospital mental. 3 bulan di hospital mental, mak Panjang meninggal dunia. Ketika Panjang menceritakan kisah maknya kepada botak, Panjang tidak dapat menahan air matanya daripada mengalir. Wajahnya dia belenggu kesedihan, tertunduk mukanya. Botak hanya mampu melihat sahaja. Al-Fatihah untuk mak. Tamat. Sekian saja cerita kucing dan yang dapat Zekpi kongsikan pada anda semua. Okay. Di sini Zekpi akan cerita catatan.
Okey. Panjang tidak pernah membenci pada kucing. Tetapi adik Panjang, Nani. Nani sebaliknya, takut dengan kucing. Tidak perlulah, lagi satu okey. Lagi satu, tidak perlulah untuk ZP cerita secara detail macam mana Mak Panjang memuja bangkai kucing tu. Cukup setakat apa yang ZP kongsi. Okey. Tak perlu detail. Okey. Okey, mungkin cerita ni ada tergantung tapi nak buat macam mana, setakat itu saja yang dapat ZP kongsikan. Dan setakat itu saja pencerita yang dapat ceritakan. Okey. Dan selebihnya hanya Johari yang pernah manikam. Dan mungkin ada mesej yang boleh kita kongsi dalam cerita kucing, di mana setan tak pernah sesaat tidur untuk mengganggu, melekakan manusia. Itu saja. Dan mungkin cerita kucing ini boleh kita jadikan satu teladan untuk diri kita, supaya kita lebih beringat. Itu saja. Dan terima kasih kepada anda semua kerana menyokong sepanjang siri cerita kucing. Dengan komen anda, dengan like anda semua. Okey. Ingat, ZP bercerita, anda mendengar. Assalamualaikum. Tunggu cerita terbaru daripada ZP bercerita. Terima kasih.